Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton yang sedang menonton live di Facebook page Klinik Pergigian Happy. So macam mana hari ni? Okey ke? Hopefully semua orang okey lah. Okay, dan hari ni korang bersama dengan saya Izlin dan juga kita bersama dengan Dr. Haja. Okay, Doktor sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alright, so macam biasa kita dalam segmen Talk to Happy Dentist, kita bersama dengan Dr. Haja lah. Dan hari ni kita ada satu topik yang sangat best bagi saya dan sangat penting lah untuk korang semua tahu tentang dengan lebih detail lah, untuk tahu dengan lebih detail. So Lin nak minta anda untuk like, komen dan juga share live ni banyak-banyak. Korang boleh juga tag kawan-kawan korang. Korang boleh juga share pada kawan-kawan, saudara mara, apa orang kata ahli keluarga, ataupun boleh share dekat grup yang ada dekat Facebook tu. Share banyak-banyak supaya lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada kita punya sesi sharing kita untuk hari ini. Okey, dan juga bagi sesiapa yang baru lagi dekat Facebook kita tapi belum like dan follow, okey, anda sangat digalakkanlah untuk follow kita dan juga like kita punya Facebook page Klinik Pergigian Happy. Okey, like dan juga share post kita tu semua. Boleh tengok balik video-video ataupun live-live yang lepas. Ataupun kalau korang tak nak tengok live tu dekat Facebook, korang boleh check out dekat kita punya YouTube channel Klinik Pergigian Happy. Jangan lupa like dan juga subscribe, dan juga boleh tekan bell notification so korang akan dapat notification bila kita ada upload video yang baru. Okey, dan anda juga boleh follow kita punya TikTok. Okey, TikTok kita Klinik Pergigian Happy dan juga Klinik Happy Dental, ada 2 akaun TikTok. Korang boleh follow, dekat situ banyak tips yang kita akan share dengan anda. Dan juga kita akan adakan juga live dekat TikTok. InsyaAllah kita akan adakan live dekat TikTok tu consistently setiap hari lah. Ada banyak treatment yang kita akan kongsikan dekat anda. Dia samalah macam Live Your Dentist dekat Facebook page kita tu. Okey, last sekali korang boleh follow ataupun join kita punya Telegram channel Klinik Pergigian Happy. Dekat dalam channel tu ada banyak info yang kita akan kongsikan dan juga banyak result lah, result before after, sebelum rawatan dan selepas rawatan. Ada banyak yang kita akan kongsikan dekat kita punya channel tu. Okey, so panjang sangat dah ni bebel kan. Okay, kita sebelum kita pergi dengan lebih jauh, dengan lebih detail, so kita tonton video Dr. Haja dulu. Nama saya Dr. Siti Nur Haja binti Kamarudin, berumur 26 tahun dan berasal dari Johor Bahru, Johor. Saya berkelulusan dari Alexandria University Egypt dan sudah berpengalaman selama 3 tahun sebagai doktor gigi. Jaminan saya untuk pesakit-pesakit saya adalah saya akan make sure pesakit saya mendapat rawatan dan perkhidmatan yang terbaik. Tak kisah dari apa jenis rawatan, seperti gigi palsu, gantikan gigi ataupun bila awak sakit gigi. Rawatan yang saya boleh berikan di Klinik Pergigian Happy ni fokusnya kepada estetik, tapi kami juga menjadikan perkhidmatan asas seperti cabut gigi, tampal gigi dan cuci gigi. Nasihat saya kepada pesakit, jangan takut, jangan malu. Pastikan awak memeriksa gigi setiap 6 bulan sekali supaya tiada lagi masalah gigi yang mengganggu hidup awak. Okay, bye. Okay, so tadi kita ada video dari Dr. Haja. Okay, so Assalamualaikum Doktor. Macam mana hari ni Doktor sihat? Alhamdulillah sihat. Okay, so macam mana flow patient hari ni, okay ke? Ramai ke patient Doktor hari ni? Hari ni Alhamdulillah lah. Kita punya patient semua okey. Macam biasalah, hari-hari mestilah okey kan. Kalau ikutkan setiap hari waktu doktor full kan. Maksud saya macam penuh lah jadual doktor daripada pagi sampai ke petang. Tapi tak apa, untuk korang semua doktor akan curi sikit masa dia untuk live, untuk kita kita berborak lah ataupun berbincang. Okey. So untuk tajuk Talk to Happy Dentist kita pada hari ini, pentingkah
untuk mengekalkan gigi sihat? Penting ke untuk kita kekalkan gigi sihat tu? Kenapa gigi kita kena sihat? Macam tu. Okey. So, apa pandangan doktor? Bagi doktor penting ke untuk kita kekalkan gigi sihat tu? Pada saya sebagai seorang doktor gigi, memang saya rasa sangat penting lah untuk mengekalkan kesihatan gigi kita. Sebab kalau kita tak jaga gigi sihat, memang jaga gigi kita, memang gigi kita akan jadi sakit lah. So nanti akan bawa kepada banyak lagi keadaan yang kita dah banyak selesaikan dekat klinik dengan Happy ni. Betul. Okay, so doktor kata memang sangat penting lah. Okey, bagi saya pula penting lah semestinya. Tapi mungkin orang lain dia akan rasa macam penting tapi dia tak jaga sangat. Dia tak menjaga sangat. Mungkin kalau saya pun mungkin dulu macam tu lah kot. Sebab tu kita adakan Love to Happy Dentist ni, supaya ramai lagi yang rasa yang jadi sambil lewa, tapi lama-lama dia tahu juga kepentingan nak dia jaga rasa memang benda tu sihat sangat penting lah kan. Bila dia nampak live kita lalu kat dia punya feed tu, kita boleh dia tonton, dia rasa macam penting lah sebenarnya nak jaga gigi ni. Betul tak doktor? Lagi-lagi sharing daripada doktor gigi sendiri. Doktor yang bertauliah lah yang paling penting kan. Jangan dekat fake braces, fake denture tu janganlah. Sebab banyak yang kita dah tengok gigi jadi lagi sihat, gigi jadi lagi teruk dan makin makin timbulkan banyak masalah. Faham. Okay, so penting lah sebenarnya lebih-lebih lagi untuk ibu-ibu yang ada anak kecil sebenarnya kan doktor kan. Dia lagi penting untuk jaga dari kecil. Maksudnya kena parents kena educate anak-anak lah untuk daripada kecil untuk jaga gigi. So nanti bila dah besar, dia pun dah biasa dah berjumpa dengan doktor gigi semua. Dia dah biasa dan tak ada yang rasa takut. So far kalau doktor ada patient kat anak, diorang okey ke? Ikut keadaan juga, ada yang okey dan ada yang tak okey lah. Kalau yang okey tu kebanyakannya parents dah mainkan peranan dekat rumah, yang membuatkan anak diorang tu dah tak takut. Kira anak diorang jadi lagi excited nak jumpa doktor gigi lah. Faham. Okey. So itulah soalan yang pertama lah kita tanya. Of course lah doktor cakap sangatlah penting. Okey, macam mana pula dengan cara-cara untuk kita kekalkan gigi sihat? Of course lah kalau daily tu memang kita tahulah memang kena berus gigi sentiasa. So ada tak benda-benda lain untuk cara-cara lain untuk kita kekalkan gigi sihat tu? Okey, hari ni memang saya nak sharekan macam mana kita nak mengekalkan mengekalkan gigi yang sihat lah. Sebab walaupun mungkin ada yang di kalangan yang tengok FB live kita ni, dia rasa gigi dia dah okey dah. Tapi mungkin dalam keadaan yang dia rasa gigi dia okey, ambil sambil lewa, daripada situ gigi tu slow-slow jadi tak okey. Sebab untuk gigi jadi tak okey ni dia akan ambil proses lah, proses yang lama. Contohnya kalau gigi tu dia dah lama tak scaling, lama-lama jadi tahu-tahu je dah goyang, tapi dia akan berikan simptom yang mungkin pada mereka tak begitu penting. Contoh macam mulut berbau, dia rasa mungkin tak apalah sikit je, nanti boleh kumur-kumur, boleh berus gigi. Tapi tanpa diorang sedar, lama-lama gigi tu boleh goyang, boleh rosak, last kena cabut. Last kali kena cabut, itu yang kita tak nak sebenarnya kan. Lagi-lagi kalau gigi kekal, lepas tu kita masih lagi di usia yang muda tapi dah tak ada gigi. So benda tu yang kalau boleh daripada awal, daripada start yang ada karang gigi tu lah yang kita kena kena hapuskan dululah kan. Betul tak doktor? Betul. So yang benda yang paling penting lah, yang pertama sekali memang kena berus gigi dengan teknik yang betul. So sekali lagi doktor detailkan. Ini contoh berus gigi. Berus gigi ni kita kena pilih yang ada fluorida dan bukan yang tak ada fluorida lah. Yang ada fluorida ni, kenapa pentingnya fluorida ni? Sebab dia boleh membantu proses remineralisasikan gigi ni. Kenapa? Bila kita ada lubang, fluoride ni lah yang akan bantu macam top upkan mineral yang ada supaya maksudnya gigi tu lubang pada gigi tu lah. Lubang gigi yang baru nak terjadi, dia akan top upkan balik dan gigi tu akan jadi kuat balik lah. Tapi hanya pada peringkat awal. Sebab tu pentingnya untuk kita berus gigi 2 kali sehari. Selain daripada tu, bila ubat gigi ni ada fluorida, kita dapat elakkan lah gigi, macam saya cakap, dapat elakkan gigi lubang tu. Faham. Okey, so macam doktor kata berus gigi 2 kali sehari. Kalau lebih daripada tu boleh ke doktor? Lagi bagus. Lagi bagus. Biar lebih, jangan kurang. Betul. Biar lebih, jangan kurang lah. Okey, dari segi pemilihan berus gigi pula doktor, macam mana? Pemilihan berus gigi, kalau seelok-eloknya jangan pilih yang keras lah. Kita pilih berus gigi yang lembut, and cara awak berus gigi pun kena betul lah. Mungkin kita boleh tunjukkan satu video cara nak berus gigi. Sebab ini nampak simple, tapi ramai orang berus gigi cara yang salah, menyebabkan
dan mereka akan datang ke klinik gigi untuk tampal gigi walaupun gigi diorang sebenarnya tak ada pun lubang. Untuk berus gigi macam kita sudah cakap kena 2 kali. Mesti di pagi Bangun dan pagi, sebelum tidur lah biasanya. Kenapa sebelum tidur tu sebenarnya bakteria lagi aktif pada waktu malam. Tu yang ramai orang tak tahu. So berus gigi ni seeloknya dalam masa 2 minit. Kalau awak rasa macam buat cuci-cuci lepas tu dah kumuh, mungkin cara awak berus gigi tu salah. Amount ubat gigi pun sebenarnya ada certain dia. Kita kena ambil sebesar kacang pi je. Jangan ambil banyak sebab kira membazir kalau ambil banyak. Macam ini video ni letakkan berus gigi 45 darjah dan buat dalam gaya membulat lah. Jangan macam melintang sebab kalau melintang itu nanti gigi jadi takis. Faham. And kena make sure bulat-bulat. Bulat-bulat and masukkan sikit dekat celah gusi lah supaya semua makanan terkeluar. Kalau ada yang bahagian yang tak terkena, dekat kira awak berus gigi tu tak cukup, belah kanan gosok, belah kiri tak gosok atau belah depan gosok, belah belakang tak gosok, nanti kat situlah yang akan timbul karang-karang gigi yang tebal. Walaupun rasa kadang-kadang nampak gigi depan macam tak ada apa-apa, tapi tengok dekat belakang, ya Allah, karang gigi tebal nak mampus. Itu sebab itulah karang gigi tu kita kena cuci lah. Okey, faham. So walaupun kat rumah tu nampak dah nampak lawa, tapi make sure kena check jugalah 6 bulan sekali supaya kita dapat detect awal. Faham. Okey. So kalau macam doktor cakap tadi, apa ubat gigi kalau saya kalau boleh satu permukaan penuh tu. Sebenarnya sebesar kacang pi pun dah cukup. Dah cukup lah. Sebab kalau saya rasa macam kalau letak sikit macam tak puas tau. Macam tak ada, macam rasa tak ni. Tak min lah. Sebenarnya kalau ada lagi satu tips, lepas je berus gigi, jangan terus kumur dengan air pipe. Biarkan dulu supaya fluoride tu dapat act lah. Biarkan tu berapa lama ke? Sekejap je. Kalau ada yang masa saya belajar dulu pun dia cakap tak payah just ludah je sampai bersih, tapi tak payah kumur. Sebab kita nak kebaikan fluoride tu. Faham. Bila kita kumur tu seolah-olah fluoride tu hilang lah kan maksudnya. Fluoride tu macam berkesan lah ke atas gigi tu. Okey, faham. So itu tadi kita ada video cara memberus gigi. Mungkin betul juga kata doktor, mungkin ada yang sesetengah orang yang mengambil mudah je tentang benda-benda yang macam ni. Tak payah pergi jauh lah, contoh diri sendiri je lah kan. Kadang-kadang kita terlepas pandang juga benda-benda yang penting macam tu. Okey, so doktor pun dah cakap cara-cara selain daripada berus gigi dengan betul. Hari ni saya nak bagi tahu tentang cara selain daripada berus gigi, cuci gigi 6 bulan sekali, kita ada cara ekstra macam mana kita nak jaga lagi gigi tu lah secara optimum lah. Antara caranya kita akan pasangkan Florida. Florida ni walaupun kita dah ada dalam ubat gigi, tapi dia juga boleh di-apply secara topikal. Maksudnya awak datang klinik, kita akan letakkan sapuan Florida yang di mana concentration dia tu lagi kuat berbanding berus gigi. Berbanding ubat gigi lah. And itu sapuan Florida, dan kalau gambar yang kat depan ni adalah jenis sealant. Sealant ni sebenarnya satu rawatan untuk mencegah lubang pada gigi. Faham. Okey, macam mana lubang ni berlaku? Sebenarnya bila makanan tersangkut dekat longkang-longkang gigi. Sebab kalau kita perasan gigi ni dia ada alu dia sendiri. So bila makanan tersangkut dekat alu tu dan kita berus gigi tak bersih, makanan boleh tersekat dekat celah-celah tu and jadikan dia berlubang. So facial sealant ni dia sebagai satu langkah berjaga-jaga, satu langkah mencegah. Kita akan tutup lubang tu awal-awal. So dengan fluoride itulah. Dengan sealant lah. Kita ada satu macam bahan tampalan, tapi kita tak buang struktur gigi. Kita just tampalkan lubang tu supaya longkang tu tak dalam dan makanan tak terselit, and bila makanan tak terselit, kita tak akan dapat lubang. So itu antara langkah pencegahan lah. Faham. Okey, so tadi pun ni lah sapuan Florida. Florida itu dekat klinik sini dekat klinik sini pun ada. Just beritahu je lah nak buat sapuan Florida. Sapuan Florida ataupun kalau nak buat sealant pun boleh. Sealant pun boleh juga. Sealant ni selalunya di-advise untuk patient yang baru tumbuh gigi kekal, sebab dalam masa umur 6 tahun gigi kekal dah tumbuh. Gigi geraham. So gigi geraham tu dah sesuai buat sealant, sebab gigi geraham ni akan berada dalam mulut kita dalam jangka masa yang panjang. Maksudnya kanak-kanak lah kan, sesuai untuk yang sealant tu. Tapi kalau orang dewasa nak buat pun boleh kan?
Boleh, tak ada masalah. Boleh je, tak ada masalah. Okey. So itu salah satu cara juga. Okey, banyak juga cara yang dah doktor terangkan. Okey. So kita akan pergi dengan lebih lanjut nanti. So kita tonton iklan dulu. Assalamualaikum. Nama saya Nur Khairul. Rawatan saya buat scaling gigi. Saya pilih klinik ni sebabkan daripada kawan lah. So datang ke sini. Pengalaman masa buat tadi macam biasalah, ada sakit sikit lah. Tapi okey lah. Mana-mana yang gigi rosak ke apa ke, boleh datang ke klinik ni lah. Servis yang terbaik. All the time. Don't wanna focus another moment on the things that I can't control. I need to find some peace of mind tonight. I don't wanna think about it now, nah, nah. I don't wanna think about it now, nah, nah. Ucapan terima kasih kepada doktor. Okey, terima I kasih. don't wanna think about it now, nah, nah. I don't wanna think about it now, nah, nah. Okey, so tadi kita ada satu iklan testimoni lah dari salah seorang pasien kita. Okey, so kita pergi dengan lebih lanjut lah, tak nak buang masa. Okey doktor, soalan yang seterusnya saya nak tanyakan dekat doktor. Adakah makanan bergula menjadi punca utama gigi tu tak sihat? Betul juga, tapi sebenarnya banyak juga risiko lah untuk gigi tu jadi tak sihat. Makanan bergula tu memang salah satunya, and macam saya cakap tadi, berus gigi pun sama. And lagi satu, saliva, saya maksudnya IDU lah, ketiadaan IDU pun boleh menyebabkan gigi rosak juga. Maksudnya tu macam mana? Maksudnya orang yang ada lagi banyak IDU, dia punya risiko untuk dapat lubang tu lagi kurang berbanding orang yang tak ada IDU. Ada orang yang tak ada IDU bila dia ada sakit tertentu. Contohnya macam dia pernah buat radioterapi, kemoterapi, pesakit yang ada kanser. Tu memang kebanyakannya IDU dia berkurang. So bila IDU berkurang boleh jadi kering and gigi akan lebih cepat berlubang. So untuk gigi, kenapa gula dan ni dia lagi cepat buat gigi berlubang, sebab dia akan timbulkan asid, and asid itulah yang akan membuatkan proses demineralisasi gigi tu. Maksudnya gigi akan jadi rapuh bila ada asid. So bila ada asid, itulah yang kita nak elakkan. Elakkan makanan manis, elakkan snack. Maksudnya kalau nak makan mungkin boleh, tapi hanya makan pada meal utama lah. Macam jangan makan snack selalu, sebab nanti makanan lagi senang tersangkut. Dan makanan akan berada lagi lama lah di dalam mulut kita. Lepas tu lagi kalau kita tak bersih dengan tak berus gigi dengan betul, lagi dia akan melekat dan lama-lama berlubang. Faham. So itu juga adalah salah satu faktor ataupun punca. Semoga saya harap dengan perkongsian doktor ni korang dapat elakkanlah, ataupun kita sendiri dapat elakkanlah. Bila kita dah tahu benda ni, kita dapat elakkan. Mungkin macam doktor cakap, mungkin nak makan sesekali boleh lah. Biasalah kan manusia ada craving dia. Tapi kan. just make sure gigi bersih. Betul. Yang penting memang kena kekalkan lah. Ada je orang yang memang betul-betul menjaga, dia memang avoid betul lah. Bila macam menjaga tu. Macam saya cakap tadi lah, kita berus gigi dengan betul, dengan cara yang betul. Kita 6 bulan sekali kita check, kita cuci. Lepas tu kalau kat klinik kita ni ada airflow, kita boleh buat rawatan Florida, dan kita boleh buat rawatan pencegahan macam fissure sealant. So itu memang antara rawatan yang kita memang dah bagi untuk awak buat supaya gigi awak tu kekal sihat, insya-Allah sampai ke tua lah. Ke akhir hayat. Okey, faham. Terima kasih doktor untuk penerangan yang sangat jelas. Okey, last lah dari doktor. Nasihat doktor kepada mereka supaya kekal menjaga kesihatan gigi ni. Nasihat saya jangan tunggu lama-lama lah. Jangan tunggu sampai gigi awak dah makin rosak baru nak datang. Sebab kalau macam itu lagi banyak yang kita kena buat and lagi lama proses awak nak kena datang ke klinik gigi lah. Dan juga banyak kos juga. Banyak kan kos juga. keluar. So kalau awak dapat cegah awal, kita pun sama-sama happy lah. Kita boleh bersihkan gigi awak tak ada problem. Dan just macam 6 bulan sekali je datang. Faham. Proses akan jadi mudah.
mencegah lebih baik daripada merawat. Okey, saya ingat depan-depan tu je. Okeylah doktor, terima kasih untuk apa perkongsian kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan ada lagi perkongsian yang lebih banyak lagi lepas ni. Terima kasih pada yang tonton dari awal sampai akhir. Terima kasih yang komen, terima kasih yang dah share. Kita jumpa lagi di next live yang akan datang. Jangan lupa follow semua media sosial kita, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok dan juga kita punya YouTube channel. Okey, terima kasih menonton. Bye. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum.